Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Salihin bin Muhammad Farizam sebagai Ketua Pengerusi Kelab OMSA ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang dapat hadir pada mesyuarat pada hari ini. Sebelum kita memulakan mesyuarat ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, motif mesyuarat kita pada hari ini adalah untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai program yang kita akan lakukan, iaitu khidmat masyarakat bergotong royong di Pertubuhan Rumah Anak Yatim Daerah Kuala Muda, Sungai Petani. Seperti yang kita tahu, setiap tahun kita mengadakan program ini adalah bertujuan untuk meringankan beban mereka, iaitu anak-anak yatim, dari segi fizikal dan juga dari segi kewangan, dan juga untuk mendidik kita untuk berasa bersyukur kita telah mengadakan program ini pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Kita akan mengadakan program pada tahun ini, iaitu pada 20 Jun 2020 yang telah dipersetujui oleh semua ahli jawatan kuasa Kelab OMSA. Kini saya ingin serahkan kepada setiausaha saya untuk meneruskan pergerakan mesyuarat ini. Terima kasih Tuan Pengerusi kita, Encik Salihin. Okey, di sini saya Natasha Syazwani binti Syafi'i sebagai Setiausaha Kelab OMSA ingin menerangkan agenda mesyuarat kita terlebih dahulu. Okey. Saya akan memberitahu satu persatu susunan agenda ini bagi memudahkan setiap exco memahami pergerakan dalam mesyuarat ini dengan lebih baik dan faham. Okey, sebelum itu kita dapat tahu bahawa program khidmat masyarakat ini telah diadakan sebanyak 3 kali seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Pengerusi kita, iaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Selain itu, saya juga telah diberitahu dari pihak Pertubuhan Rumah Anak-Anak Yatim Daerah Kuala Muda, Sungai Petani telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kita semua untuk menjayakan program khidmat masyarakat kita kali ini. Ini adalah satu berita yang sangat baik saya sampaikan kerana kita telah dapat persetujuan dari pihak mereka. Okey, sambung kepada agenda mesyuarat kita, iaitu agenda pertama sekali sebentar tadi. Kita sudah dengar ucapan alu-aluan dari pengerusi kita, iaitu Cik Salihin, dan pengerusi kita telah menerangkan tentang tujuan kenapa kita mengadakan program khidmat masyarakat ini. Saya berharap semua exco yang terlibat dalam program ini dapat memberi lebih perhatian dan mencatat nota-nota penting untuk dilakukan pada hari program tersebut. Okey, agenda kedua pula dalam mesyuarat kita kali ini, iaitu selepas ini, Kepala Ketua Pengerusi kita, iaitu Cik Alisa, akan menerangkan jadual perjalanan kita sepanjang program itu yang akan berlangsung pada tarikh 20 Jun 2020, iaitu bersamaan dengan hari Sabtu. Okey. Agenda seterusnya, iaitu agenda ketiga, adalah bendahari iaitu Cik Syifa akan membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan dalam Kelab OMSA. Ini akan memberitahu jumlah wang yang akan dikeluarkan untuk perkara-perkara tertentu seperti membeli barang sumbangan, wang derma ikhlas dan sebagainya untuk program khidmat masyarakat yang akan diadakan nanti. Okey, agenda keempat kita adalah exco kebajikan kita, iaitu Cik Syakina
akan menerangkan masalah-masalah yang terdapat di pertubuhan rumah anak-anak yatim tersebut dan akan memberitahu apa yang perlu disediakan bagi melengkapi barang-barang gotong royong tersebut. Akhir sekali, mesyuarat kita diteruskan oleh Encik Syakir yang memegang jawatan sebagai Exco Tugas-Tugas Khas akan membahagikan tugas kepada setiap Exco dan diperintahkan kepada beberapa bulan. Dan Encik Syakir juga ditugaskan untuk membeli setiap barangan sumbangan dan barang yang perlu disediakan pada hari gotong royong tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan mesyuarat ini kepada timbalan Ketua Pengurusi kita iaitu Cik Alisa untuk terangkan jadual perjalanan program kita pada hari tersebut. Ya, terima kasih Cik Natasha sebagai setiausaha Kelab UMSA. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dayana Alisa binti Muhammad Nur sebagai timbalan Ketua Pengurusi Kelab UMSA akan menerangkan tentang tentatif perjalanan kita pada 20 Jun 2020 bersamaan hari Sabtu. Kita akan bermula jam 6.30 pagi. Kita akan berkumpul di UiTM Campus Sungai Petang. Dan pukul 7 kita akan dijangka sampai ke rumah anak yatim daerah Kuala Muda, Sungai Layar Hujung, Kampung Cik Berma, Sungai Petani Kedah. Dan 7.30 pagi kita akan memulakan dengan bacaan doa, ucapan pengerusi program khidmat masyarakat dan ucapan pengetua rumah anak yatim daerah Kuala Muda. Seterusnya, aktiviti pertama kita akan bermula pada pukul 8.15 pagi. Aktiviti tersebut ialah ice breaking bersama anak-anak yatim serta kita akan adakan senam aerobik yang berkaitan dengan semua yang hadir pada hari itu. Kemudian pukul 9 pagi kita akan minum pagi bersama pensyarah serta pengajar rumah anak yatim tersebut. Seterusnya pukul 9.30 pagi kita akan mulakan aktiviti kedua iaitu gotong royong, mengecat dan memasak bubur lambuk bersama anak yatim. Seterusnya aktiviti ketiga kita akan bermula pada pukul 12.30 tengah hari. Aktiviti tersebut ialah permainan treasure hunt yang kita akan adakan. Seterusnya pukul 1.45 tengah hari kita akan berehat dan makan tengah hari. Pukul 2.30 petang kita akan solat berjemaah bersama anak-anak yatim tersebut. Dan seterusnya aktiviti keempat iaitu sukaneka. Sukaneka ialah seperti bola beracun, bowling padang, permainan berantai dan music chair. Seterusnya pukul 4.45 petang tamatlah aktiviti keempat kita dan kita akan solat serta minum petang. Dan penutupan serta penyampaian hadiah pada pukul 5.15 petang. Kemudian pukul 6 kita akan bersurai dan pulang ke UiTM Kampus Sungai Petani Kedah. Jadi itu sahaja tentatif perjalanan kita pada 20 Jun 2020. Kita akan diiringi oleh 2 orang pensyarah UiTM Kampus Sungai Petani. Seterusnya saya akan memberikan ruang kepada Cik Syifa untuk menerangkan tentang laporan kewangan program. Okay, terima kasih. Saya Syifa binti Abdul Rashid selaku Bendahari OMSA ingin membentangkan tentang laporan kewangan untuk program khidmat masyarakat OMSA iaitu aktiviti gotong royong di rumah jagaan anak yatim pada tarikh yang ditetapkan. Daripada hasil kira-kira saya, jumlah wang yang perlu dikeluarkan adalah sekurang-kurangnya RM500. Sebanyak 280 akan digunakan untuk membeli barangan untuk disumbangkan. Antaranya ialah beras 4 kantik 5 kg bersamaan RM60, telur 40 biji bersamaan RM40, sabun mandi dan syampu 8 set bersamaan RM80 dan sayuran seperti tomato, lobak merah dan sebagainya berharga RM50 serta 20 batang pen dan pensel berharga RM50. Seterusnya, wang untuk membeli peralatan gotong royong seperti penyapu, penyodok, mop dan sabun pencuci adalah sebanyak RM120. Barang-barang yang ingin disumbangkan ini diberikan tugas kepada Exco Tugas-Tugas Khas iaitu Syakir untuk membeli barangan tersebut dan dibawa pada hari gotong royong. Bagi wang yang dikeluarkan iaitu RM500 apabila ditolak jumlah wang untuk membeli barangan sumbangan dan alatan membersih adalah RM100.
Jadi lebihan baki digunakan bagi kos sarapan dan pengangkutan ke rumah jagaan anak yatim. Manakala di dalam tabung OMSA terdapat RM200. Jadi jumlah yang perlu dikumpul adalah sebanyak RM300. Hal ini bermaksud setiap seorang ahli jawatan kuasa OMSA haruslah menyumbang RM50 seorang. Seterusnya, kita akan melakukan tabung sumbangan kepada para pelajar yang ingin menderma kepada rumah jagaan anak yatim. Ini pada 5 hari sebelum hari kejadian. Namun jika ada ahli yang tidak berkemampuan untuk menyumbang, kita akan menampung pembiayaan membeli barangan sumbangan dengan menggunakan wang dermaan yang diberikan oleh para pelajar mahasiswa. Seterusnya saya memberi ruang kepada Syakina untuk membentangkan. Baiklah, saya Syakina sebagai Esko Kebajikan melaporkan tentang masalah keperluan di rumah anak yatim ini dan mencadangkan agar kita dapat memberi sumbangan berbentuk barangan keperluan harian, wang tunai serta barangan makanan. Sumbangan yang dihulurkan berupa wang ringgit atau barang-barang keperluan bukan sahaja dapat mengurangkan bebanan mereka, malah dapat memberi kebahagiaan di hati mereka. Untuk maklumat semua, dan pembelanjaan rumah anak yatim tidak mempunyai dana sebagai pendapatan tetap. Segala pendapatan dan pembelanjaan rumah kebajikan anak yatim ini hanya menerima sumbangan kecil dari hamba Allah yang prihatin secara berkala sahaja. Antara masalah keperluan yang perlu disediakan adalah seperti bahan-bahan masakan, bahan asas basah dan kering. Contohnya seperti beras, minyak, gula, biskut, tepung, buah-buahan dan sebagainya. Mereka juga sangat memerlukan barangan keperluan harian yang lain seperti sabun, ubat gigi serta ubat-ubatan. Jumlah yang perlu bergantung kepada jumlah pembelinya. Semoga dengan bantuan dan kerjasama daripada kita dapat meringankan beban rumah anak yatim ini serta dapat memenuhi keperluan dan menjaga kebajikan serta kesejahteraan mereka. Saya teruskan kepada Cik Syakir iaitu tugas khas. Terima kasih. Saya memegang jawatan sebagai Esko tugas-tugas khas bagi kelab OMSA ini akan membahagikan tugas kepada setiap Esko yang dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, saya juga telah diberikan tugasan untuk membeli setiap barangan yang akan disumbangkan kepada rumah anak-anak yatim dan barang yang perlu disediakan pada hari gotong royong tersebut. Dari segi aspek-aspek barangan sumbangan, saya telah berbincang dengan pihak bendahari tentang kos dan Esko Kebajikan tentang barangan yang sesuai untuk dibelikan dan disumbangkan kepada anak-anak yatim tersebut. Jadi apa yang saya telah diberitahu, sebenarnya barangan yang amat diperlukan oleh anak-anak yatim adalah dari segi bekalan minuman dan makanan, iaitu seperti beras, minyak, gula, biskut dan lain-lain lagi. Manakala bagi barangan gotong royong, gula yang diperlukan adalah seperti sediakan plastik sampah, nyapu, tong sampah dan sebagainya. Setiap barangan yang diperlukan oleh Esko Kebajikan, saya telah catat semua barangan itu dan saya akan membeli barangan tersebut dengan secepat yang mungkin dan disimpankan sementara di dalam bilik kelab OMSA. Selain itu, di sini saya juga akan menerangkan pembahagian tugasan kepada beberapa kumpulan kepada setiap jawatan kuasa yang terlibat pada hari gotong royong tersebut. Di sini saya akan memulakan pembahagian kerja kepada kumpulan pertama, iaitu Salihin dan Alisa. Akan membuat kerja mencuci dan membersihkan halaman di depan dan di tengah ruang rumah anak yatim tersebut. Manakala kumpulan kedua iaitu Syifa dan Syakina pula akan membuat kerja membersih di halaman ruang dapur dan semak-samun di bahagian belakang rumah anak yatim tersebut. Manakala saya dan Tasha pula akan membersihkan bahagian semak-samun di ruang halaman tanaman, pokok dan mencuci longkang yang ada di kawasan rumah anak yatim tersebut. Bahagian ini akan dibantu sekali bersama pihak pertubuhan rumah anak yatim yang sekali bagi memudahkan kerja kita bersama. Makanan dan pengagian barang akan disediakan oleh kita semua. Nanti saya berharap
agar semua jawatankuasa yang terlibat faham dengan apa yang saya terangkan sebentar tadi. Akhir sekali, semua aktiviti yang telah dirancang berharap akan berjalan lancar dan baik sekali. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri mesyuarat ini, saya ingin bertanyakan cadangan daripada ahli jawatan kuasa semua. Tak ada cadangan. Ada tak cadangan? Tak ada. Saya ada. Okey. Pengerusi. Saya ingin mencadangkan kita menyediakan cenderamata kecil-kecilan untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan pihak tertentu sebagai tanda kenang-kenangan program khidmat masyarakat pada tahun ini. Ada lagi cadangan? Tak ada. Cikgu Si, Ya. mungkin kita perlu sediakan goodie bag untuk pengetua dan anak-anak yatim. Untuk diberikan kepada pengetua. Okey, boleh. Saya juga ingin memberi cadangan kepada semua. Jika ada kebocoran dekat bumbung rumah anak yatim tersebut, kita cuba untuk baiki bumbung tersebut. Boleh? Boleh. Baiklah. Ada apa-apa lagi cadangan? Tiada. Tiada. Okey, saya berharap semua ahli jawatan kuasa dapat hadir tepat pada waktunya ketika program tersebut diadakan. Selain itu, saya harap semua barang yang telah diterangkan tadi dapat disediakan dengan secukupnya. Saya akan tangguhkan mesyuarat ini tepat pada 12.30 hari. Baiklah. Baiklah. Sekian, terima kasih.